Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan inayah dan taufiknya, Allah taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dapat kita meneruskan pengajian kita dalam ilmu fiqah dalam kitab Matla'in Badrain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail rahimallahu ta'ala. Kita masih lagi di dalam salah satu daripada bab dalam ilmu akidah, ilmu usuluddin, yang ulama membahagikan ilmu usuluddin ini kepada 3 bahagian. Pertamanya dibahagikan tentang sifat uluhiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sifat nubuah, sifat kenabian para rasul, para nabi. Yang ketiganya ialah sam'iyat, segala cerita, perkhabaran yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada akal kita boleh fikir, melainkan petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang azab kubur, tentang alam barzakh, ini semuanya dinamakan sam'iyat yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi membincang tentang sam'iyat ini. Salah satu daripada perkara yang sam'iyat, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamah dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu. Jadi setengah daripada benda yang wajib kita percaya, wajib kita beriman, itu beriman dengan hari kiamat. Kita akan dibangkitkan daripada kubur. Dinamakan yaumil qiyamah, hari kiamat, hari yang kiamatin nas minal kubur, bangkitnya manusia daripada kubur. Semuanya kita akan dibangkit, sama ada yang mati itu ada kubur ke, tak ada kubur ke, maka dia akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada padang mahsyar. Selepas ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat, maka semuanya akan pada bangkit pada hari kiamat. Jadi pekerjaan hari kiamat, benda yang tak boleh kita nak reka-reka dengan akal fikiran kita. Benda yang tak boleh kita nak fikir, tak dapat kita nak fikir dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Malaikat yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan huru-hara berlakunya hari kiamat ini. Sebab itu ulama menggariskan bahawasanya apabila kehidupan manusia yang Allah Ta'ala jadikan manusia hidup di atas alam ini, dunia ini, yang manusia berhidup pada alam yang ketiga, selepas itu manusia akan berada pada alam yang keempat, iaitu alam barzakh, dan akhir sekali alam yang kelima ialah alam akhirah, itu dibangkitkan kita pada hari kiamat.
Jadi hari kiamat yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni, dia ada tanda-tanda yang berlaku pada hari kiamat. Yang ulama bahagikan kepada 3 tanda. Yang pertamanya tanda yang kecil, dinamakan alamatu sughra. Yang keduanya alamatu wusta, tanda yang pertengahan. Dan yang ketiganya alamatul kubra, alamat tanda yang besar yang akan berlaku hari kiamat. Tanda yang kecil yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda ini telah berlaku dah, dan dia telah selesai dah berlaku tanda ini. Tanda yang pertama, dia sudah berlaku dan sudah selesai berlakunya perkara tanda kecil hari kiamat ini, iaitu bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tanda kecil bagi berlakunya hari kiamat. Yang Nabi telah meninggal kita 140 tahun lebih. Nabi tinggalkan kita. Bangkitnya Nabi itu tanda kecil berlakunya hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang Nabi SAW bersabda, "Bu'istu ana wa sa'atu kahataini wa qarraba baina asabaihi sababati wal wusta." Nabi kata, dibangkitkan aku hari kiamat seperti ini. Nabi buat bandingan sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah dari hantu kita. Mana dekatnya. Apabila dibangkitkan Nabi, nak berlaku hari kiamat itu amat dekat. Ini tanda yang telah ada dan telah selesai dah tanda ini. Sehingga diwafatkan Nabi SAW. Yang keduanya tanda hari kiamat, alamat yang kecil ini, terbelahnya bulan. Berlaku peristiwa terbelahnya bulan pada zaman Nabi SAW. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Telah dekatlah hari kiamat dan terpecahnya lah bulan. Maka berlaku peristiwa terbelahnya bulan ini pada zaman Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "Wa syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqqataini faqala an-nabiyyu ishhadu." Kata Ibn Mas'ud, telah berlaku terbelahnya bulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali berlakunya. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Ishhadu," menyaksikan kamu akan berlakunya peristiwa terbelahnya bulan. Bila satu riwayat yang lain daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayah fa arahum insyiqaqal qamari. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik berkata bahasanya masyarakat Mekah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dilihatkan mereka itu tanda bagi hari kiamat. Maka Nabi menyebut fa'arahum insyiqaqal qamar. Maka Nabi menyuruh mereka itu melihat terpecahnya, terbelahnya bulan. Jadi berlaku peristiwa terbelahnya bulan ini, alamat yang sudah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan alamatul sughra. Dan yang ketiganya disebut oleh ulama
berlakunya keluarnya api daripada bumi Hijaz, daripada tanah Hijaz. Hijaz ini tanah Mekah dan Madinah, itu dinamakan Hijaz. Sebelum pada diperintah oleh As-Saud, dinamakan Saudil Arabiyah. Pada zaman Khalifah Utsmaniyah Turki, pada masa pemerintahan Utsmaniyah, dia tidak ada nama Arab Saudi, dinamakan Hijaz. Jadi Raja Hijaz ini apabila jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Turki dan As-Saud dapat kebenaran daripada Britain, maka dia mentadbir Hijaz ini, maka ditukar kepada Arabiah Saudiah. Jadi Raja Hijaz yang asalnya ialah keturunan pada Raja Hussein Jordan lah. Itu Raja Hijaz, Raja Talal masa itu yang dihalau keluar daripada Hijaz. Jadi berlakunya, timbulnya, zahirnya api daripada tanah pada bumi Hijaz. Yang api ini akan menerangi, dapat dilihat sampai kepada negeri Busra. Dapat dilihat sampai di Busra, di Syam sana, di Suriah. Dapat dilihat api itu sampai di Busra. Keluarnya api daripada perut bumi tanah Hijaz. Ini pun telah berlaku. Sebagaimana yang disebut oleh pada Nabi SAW, hadis diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW qala, la taqumu sa'atu hatta takhrujun naru min ardil Hijazi tudhi'u a'naqal ibili bi Busra. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga keluar api daripada perut bumi tanah Hijaz yang menerangi segala tengkok-tengkok unta yang berada di Busra, yang berada di Syam. Jadi menurut Syekh Syihabuddin Abu Samah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kata Syekh Muhaddisin, ulama muhaddisin pada zaman dia dan ulama-ulama tarikh yang ada pada zaman dia, dia mengatakan pada tahun 654, pada tahun 654 pada hari Jumaat 5 Jamadil Akhir, telah zahir api di Madinah Munawwarah. Telah keluar api daripada bumi Madinah Munawwarah. Panjangnya api ini ialah 4 parsakh. 1 parsakh 4 batu. Ana 16 batu panjangnya api itu naik daripada bumi naik ke langit. 14 batu. Dan panjang lebarnya api itu ialah 4 batu. Dia punya lebarnya api yang naik itu daripada perut bumi itu ialah 4 batu. Maka dia menerangi kawasan yang berada di sekitarnya sampai api itu, cahaya itu dapat dilihat di negeri Busra, di Syam sana, tempat mana Nabi pada yang Nabi ikut pak saudara dia Abi Talib berniaga di Busra, di pasar Busra. Sampai di situ dapat dilihat api yang keluar daripada Madinah itu. Itu kata Syekh Syihabuddin Abu Samah, mana ulama tarikh pada zaman dia, ulama muhaddisin menyebut tentang api ini berlaku dah pada timbulnya di Madinah Munawwarah, iaitu pada sekitar tahun pada 7-6 Hijrah, pada kurun yang ke-6 ataupun kurun yang ke-7 yang berlaku timbulnya api daripada perut bumi Madinah yang dapat dilihat oleh masyarakat di Busra. Jadi ketiga-tiga alamat yang disebut oleh ulama ini semuanya telah berlaku
pada zaman Nabi dan telah berlaku pada zaman yang selepas daripada Nabi. Ini alamat sughra, berlakunya hari kiamat. Yang keduanya dinamakan alamat wusta, alamat yang pertengahan berlakunya hari kiamat. Alamat ini zahir, sudah timbul dah, sudah ada dah, sudah nyata dah. Tapi dia tidak habis lagi. Dia masih berlaku. Bahkan sentiasa dia itu berlaku alamat yang pertengahan ini. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bidunya laqa'a ibni laqa', ay hatta yakuna la'ima wa hamqa wa nahwuhum ru'asa an-nas. Nabi bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga adalah sebahagia-bahagia manusia dalam dunia itu ialah Laqa'a ibni Laqa'. Mana kinayah Nabi sebut orang yang bodoh, orang yang tak cerdik, menjadi ketua bagi satu-satu kaum ataupun satu-satu kelompok. Dilantik orang yang tak cerdik, pemikiran tak cerdik, tak ada agama, menjadi ketua pada satu-satu kaum. Dan orang ini gembira, sukalah, seronok dengan jawatan yang dimiliki. Maka selagi ada orang yang begini, maka tak akan berlaku kiamat, melainkan dilantiknya orang yang tak berapa cerdik menjadi ketua satu-satu kampung, satu-satu negeri ataupun satu-satu negara. Barulah berlakunya kiamat. Mana amanah yang Allah Ta'ala letakkan kepada seseorang, diletakkan lain daripada tempat dia. Sebab menjadi khalifah, menjadi pemimpin itu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tapi kita letakkan bukan kepada ahli dia. Maka berlakulah hari kiamat, timbullah pada berlakunya hari kiamat. Ini alamat yang berlaku sekarang, dia tidak akan selesai sehingga berlakunya hari kiamat. Dan setengah daripadanya ialah disandarkan perkara itu bukan kepada ahlinya, diletakkan suatu perkara bukan pada ahli dia. Sebagaimana diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu qala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala qala ba'duhum bal lam yasma' hatta iza qada hadithuhu qala aina arahu sa'il anisa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa iza duyi'atil amanah fantazuri sa'ah faqala kaifa idha'atuha qala iza wusidal amru ila ahlihi fantazuri sa'ah atau kama qala. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedang Nabi memberi kuliah, memberi ceramah. Nabi bercakap dengan kaum dia dalam satu majlis. Datang orang yang badui daripada Arab, yang datang daripada tempat jauh. Dia bertanya kepada Nabi, bilakah hari kiamat? Nabi sedang bagi ceramah ni. Dia masuk majlis Nabi, dia tanya Nabi terus. Dia tanya Nabi, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Nabi terus memberi ucapan dia. Nabi terus memberi ceramah kuliah dia kepada para sahabat. Maka kata setengah sahabat, Nabi dengar apa yang dikata oleh Arab Badui ni.
Nabi benci, Nabi tak suka apa yang dikatakan oleh Arab Badui ni. Kata setengah daripada sahabat. Kata setengah daripada sahabat dia, tidak, Nabi tak dengar apa yang dia kata. Nabi tak dengar apa yang dia cakap tu, dia tanya tu tak dengar. Sehinggalah Nabi selesai memberi ucapan Nabi, kuliah Nabi kepada sahabat, maka Nabi tanya, manakah orang yang tanya tadi? Yang tanya tentang hari kiamat ni. Maka kata Badui itu, saya ya Rasulullah. Maka Nabi sebut, iza du'iatil amanah fantazuris sa'ah. Maka apabila disia-siakan amanah, kamu tunggulah akan berlakunya hari kiamat. Jadi amanah itu umum. Alif lam pada amanah, alif lam jinsi umum. Baik amanah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada ketua keluarga, maknanya ketua keluarga lelaki tidak pikul amanah dia, keluarga dia tak bawa kepada menuju keredaan Allah Ta'ala, dibiarkan anak isteri dia terbuka aurat dengan sewenang-wenangnya. Ini Nabi sebut orang yang disia-siakan amanah. Tak kira semua amanah, baik pemimpin masyarakat, ketua kampung, raja dan sebagainya, tak menunaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka tanya sahabat Nabi, bagaimanakah dia mensia-siakan amanah itu? Nabi sebut, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila dilantikkan ketua yang bukan ahlinya. Dia bukan ahli untuk menjadi ketua, tidak ada kelayakan bagi dia untuk jadi ketua. Kerana bodek ke, mengampu ke dan sebagainya, dilantik. Dia tak ada kelayakan untuk menjadi hakim, dilantik. Dia tak kelayakan untuk menjadi pada pegawai negara, dilantik. Dengan ketiada kelayakan dia, maka Nabi kata fantazuri sa'ah, maka kamu tunggulah akan berlakunya pada hari kiamat, berlakunya kiamat. Ini alamat yang sedang berlaku dan dia akan terus berlaku sampailah kepada hari kiamat. Yang ketiganya, alamat yang pertengahan berlakunya kiamat ialah kemenangan orang Islam ke atas Yahudi. Apabila berperang orang Islam menang ke atas Yahudi, maka orang Islam dapat pertolongan, kemenangan dalam berperang dengan orang Yahudi, maka akan berlakulah hari kiamatnya. Mana Yahudi dengan orang Islam ni, orang mukmin ni, dia akan berlaku peperangan selama-lama. Daripada dulu, kini dan selama-lamanya dia akan berlaku peperangan. Dan peperangan yang berlaku, menang orang Yahudi atas orang Islam. Jauh lagi lah. Sekarang ni menang orang Yahudi. Orang Yahudi buat apa ke atas orang rakyat Palestin, orang Islam? Tidak ada satu pun tindakan daripada negara Islam. Itu menunjuk bahawanya jauh lagi nak berlakunya kiamat. Kalau kemenangan orang Yahudi, orang Islam ke atas orang Yahudi, dekatnya berlakunya hari kiamat. Sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, hadis yang yang disebut oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna yahuda fayaqtuluhum muslimuna hatta yuqtabi al yahudi min wara'il hajari wa syajari fayaqul al hajar wa syajaru ya muslimu ya abdallah haza yahudi khalfi fata'ali faqtulhu illa gharad daqa fa innahu min syajaril yahudi. Nabi bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga berlakunya peperangan antara orang Islam dengan Yahudi. Maka orang Islam membunuh orang Yahudi ini sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pokok, di belakang batu. Maka berkata batu dan pokok itu,
Ya muslimu ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah Ta'ala, haza Yahudi khalfi, ini Yahudi belakang aku ni, sembunyi belakang aku. Fata'ali, maka datanglah kamu, faqtulhu, maka kamu bunuh akan Yahudi ini. Illa ghardaqa, malaikan pokok ghardaqa. Pokok ghardaqa ni satu pokok gharqada. Pokok gharqada ni satu pokok yang berduri. Yang Yahudi sembunyi di atas di belakang pokok itu. Pokok tu mensembunyikan Yahudi. Dia sembunyikan Yahudi, mana dia tak beritahu Yahudi belakang dia ni. Adapun pokok-pokok lain, batu-batu lain, semua akan memberitahu. Inilah Yahudi yang sembunyi di belakang aku ni. Fa innahu minas sajaril Yahudi, kerana pokok ini dipanggil pokok Yahudi. Yang ada ditanam oleh Yahudi. Jadi pokok inilah yang Yahudi sembunyi. Pokok ni tak beritahu. Belakang dia tu orang Yahudi. Apabila berlaku peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi, yang orang Islam mendapat kemenangan di atas peperangan itu. Itu salah satu daripada alamat yang pertengahan nak berlakunya hari kiamat. Jadi kalau kita lihat wakil sekarang, yang berlaku sekarang, orang Islam tak menang pun berperang dengan orang Yahudi. Jauh lagi lah nak berlaku kiamat ni. Apabila berlakunya kemenangan orang Islam tak ke atas orang Yahudi, maka dekatnya berlakunya hari kiamat. Dan setengah daripadanya berlaku alamat yang pertengahan berlakunya hari kiamat. Bumi tanah Arab dipenuhi dengan sungai dan dipenuhi dengan harta yang melimpah luah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada bumi Arab. Sebagaimana yang Nabi bersabda, hadir di riwayat Al-Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'atu hatta yaksura fikumul mala fayafidu hatta yakhruja rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahada yaqbaluha minhu wa hatta ya'udal ardu arabi murajjahan murawajan wa anhara. Kata Nabi, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga banyak di kalangan kamu harta yang yafidu, yang melimpah luah harta kamu. Allah Ta'ala bagikan kepada manusia ini harta yang banyak. Limpah luah harta, tak habis nak makan harta. Kalau makan harta tak habis. Allah Ta'ala kurniakan harta yang banyak. Hasil bumi mengeluarkan banyaknya harta. Dengan minyak, dengan emas, bauxite dan sebagainya. Allah Ta'ala memperbanyakkan harta kepada kamu. Sehingga Nabi kata, seorang lelaki yang keluar untuk memberi zakat, maka tidak ada orang yang terima zakat dia. Sebab apa? Semua tak layak terima zakat. Semua kaya. Tak ada seorang pun miskin. Maka ini salah satu daripada alamat yang menunjuk bahawa kiamat tidak akan berlaku melainkan keadaan semua orang tu kaya, tidak ada seorang pun yang dapat menerima zakat. Dan Nabi kata lagi, hatta ta'udul arda arabi murawajan wa anhara, sehingga berlakunya pada tanah Arab ini bumi yang mengeluarkan hasil harta yang banyak dan ada air. Keluarnya air daripada tanah Arab, daripada perut bumi tanah Arab. Kalau kita lihat sekarang ini ada dalam YouTube di Saudi, air keluar daripada padang pasir. Air keluar yang membentuk lokang, membentuk sungai, keluar daripada padang pasir. Ini setengah daripada benda alamat yang wusta, pertengahan yang boleh berlakunya hari kiamat. Dan setengah daripadanya perkara yang berlaku, setengah alamat hari kiamatnya yang pertengahan,
berlaku banyaknya pembunuhan. Banyaknya berlakunya pembunuhan dalam dunia ini. Itu alamat yang pertengahan berlakunya hari kiamat. Yang hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yaksura al-haraju. Qalu wa ma haraju ya Rasulullah? Qala aqatlu qatlu. Nabi bersabda tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga banyaknya haraj. Sahabat tanya Nabi, apakah makna haraj ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, al-qatla qatla, iaitu berlaku peperangan, pembunuhan. Berlaku banyak yang pembunuhan. Nah, maka itu tanda pertengahan berlakunya kiamat. Zaman kita sekarang pembunuhan tu banyak berlaku. Nah, ini alamat yang pertengahan. Yang alamat ini akan berterusan. Sehingga hari kiamat dia tak akan terhenti. Dan setengah daripadanya banyaknya jahil. Manusia yang hidup dalam kejahilan terlebih banyak. Dan diangkatkan ilmu. Allah Ta'ala angkatkan ilmu. Sebagaimana yang dikeluarkan hadis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yaksural jahlu wa yaksural zina wa yaksura syarbul khamri wa yaqilu rijal wa yaksurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atin qayyimul wahidu. Nabi bersabda, setengah daripada alamat hari kiamat diangkatkan ilmu dan banyaknya orang jahil. Maksud diangkat ilmu maknanya banyaknya mati alim ulama. Alim ulama mati tidak ada pengganti, tidak ada orang berebut nak jadi alim ulama, mati seorang tak ada. Bila banyaknya mati alim ulama, maka banyaklah kejahilan berlaku pada manusia. Dan banyaknya, Nabi kata banyaknya berlaku perbuatan zina. Berlaku pada tempat kita. Perzinaran antara muda-mudi, orang tua dengan orang tua. Berlaku banyak. Tempat-tempat pelacur tumbuh. Sebendi cadawan lepas hujan tumbuh banyak. Yang berlesen, yang tak ada lesen. Dan banyaknya kilang minum arak. Dekat kita kilang arak yang terbesar. Itu tanda ramainya minum arak. Jeling mata pun nampak kilang arak. Dia punya cuopong dia besar. Ini banyaknya minum arak. Tanda kiamat. Sedikitnya lelaki, banyaknya perempuan. Orang lelaki jadi sedikit. Sebab orang lelaki duk bunuh, duk berkelahi, bunuh-membunuh. Sikit. Yang banyaknya berlaku peperangan orang lelaki yang berperang. Banyaknya mati orang lelaki. Ramai yang hidupnya perempuan. Bahkan Nabi mengatakan sehingga 50 orang perempuan, seorang penjaga laki-laki. Keluarga tu perempuan ramai. Laki seorang je. Penjaga dia seorang lelaki yang menjaga 50 orang perempuan. Maka ini alamat yang pertengahan yang berlakunya pada hari kiamat. Yang diangkatkan ilmu tu. Yang dimatikan katanya Nabi. Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yabqal alimu ittakhazan nasu ru'usa juhala'al fasa'alu wa aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adillu wa adallu atau kama qala. Katanya Nabi, sebenarnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu daripada dada seseorang. Bukan Allah Ta'ala tarik ilmu, angkat ilmu, Allah Ta'ala tarik ilmu daripada dada, tidak. Tetapi Allah Ta'ala memegang, menarik ilmu dengan dimatikan ulama.
Sehingga tidak ada orang alim yang hidup di atas dunia ini, maka manusia akan menjadikan ketua mereka orang yang jahil. Maka apabila ditanya mereka itu, orang yang jahil yang menjadi ketua ni, mereka memfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka ini sesat dan menyesatkan. Jadi pemimpin sesat, dia pula menyesatkan orang lain. Yang sebab itu satu hadis kata, dinun nas ala mulukihim. Agama manusia di atas pemimpin mereka. Kalau pemimpin tu jahil agama, rakyat pun jahil lah. Kalau pemimpin itu orang yang alim, orang yang cinta kepada ilmu, maka rakyat dia rakyat yang berilmu. Jadi ini menunjuk bahawasanya beberapa syarat, beberapa pada alamat pertengahan berlakunya hari kiamat yang berlaku pada zaman kita dan terus akan berlaku sehingga pada hari kiamat. Dan yang ketiganya alamat yang besar, alamat kubra yang berlakunya hari kiamat, yang disebut oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud daripada Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Qala ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Huzaifah ibnu Yaman, ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakkaru. Faqala ma tazakkaruna? Qalu nazkuru sa'ah. Qala innaha lan takuma hatta tarau qabla asra ayatin. Fazakara dukhana wa dajjala wa dabbah wa tulu asyamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin, khusufil bi masyriq wa khusufil bi maghrib wa khusufil bi jaziratil arabi wa akhiru zalika narun takhruju minal yaman tadrudun nasa ila mahsyarihim. Kata Huzaifah bin Yaman, sedang-sedang kami duk bincang, datang Nabi ke atas kami. Nabi tanya, apa yang kamu duk bincang tu? Maka kami menjawab, kami membincang tentang berlakunya hari kiamat. Maka Nabi bersabda, kiamat ini tidak akan berlaku melainkan kamu lihat berlakunya 10 tanda. Ini 10 tanda, apabila berlaku 10 tanda ini, maka berlakulah hari kiamat. Ini dia panggil alamat yang besar berlakunya hari kiamat. Maka Nabi menyebut, pertamanya keluarnya asap. Asap keluar. Yang asap ini apabila dia akan pergi kepada orang Islam dan orang kafir. Kalau orang Islam, asap ini orang Islam akan rasa seperti sesama. Adapun orang kafir, dia akan tercekik mengakibat mati. Asap dia akan keluar. Tak tahulah asap mungkin jerbu ke apa, wallahu alam. Yang keduanya, timbulnya Dajjal. Yang ketiganya, keluarnya binatang dabbah daripada perut bumi. Yang keempatnya, naiknya matahari daripada pihak barat. Matahari naik daripada pihak barat sampai di tengah, kemudian dia terbenam pihak barat, bukan dia terbenam ke pihak timur. Dan dia terbenam pun ke pihak barat juga. Dan lagi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan keluarnya pada Ya'juj wa Ma'juj. Dan berlaku 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di kepulauan, di tanah Arab. Berlaku gerhana di tanah Arab. Ada 3 gerhana berlaku serentak. Dan keluarnya, akhir sekali keluarnya api daripada Yaman. Keluar api daripada perut bumi, daripada Yaman, yang menghalau manusia pada tempat berhimpun mereka itu. Jadi 10 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, tanda besar berlakunya kiamat ini. Jadi insyaAllah pada pengajian yang akan datang, kita akan bincang satu persatu tentang alamat kubra
yang berlakunya kiamat, yang 10 perkara yang Nabi sebut ini, insya-Allah taala. Qala muallif rahimallahu taala, dan bahawasanya dia bangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amalan mereka itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'a mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.